الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumaat yang berbahagia. Member khutbah pada minggu ini ingin mengajak para hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata ketakwaan yang sebenar. Dengan kita menterjemahkan nilai ketakwaan kita itu dengan kita melakukan segala arahan Allah. Dan kita meninggalkan segala larangannya. Ingatlah para hadirin sekalian. Nilaian hamba di sisi Allah tidak diukur dengan nilai harta, pangkat, jawatan, gelaran dan keturunan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempedulikan semua itu. Semulia mana keturunan kamu, sehebat mana jawatan kamu, setinggi mana gelaran kamu, setimbun mana harta kamu, itu tidak langsung dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ta'ala menilai kepada hambanya, Allah ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Nilaian takwa itulah yang Allah Ta'ala nilai. Hamba yang mulia di sisi Allah adalah hamba yang tinggi nilai ketakwaannya. Oleh sebab yang demikian para hadirin sekalian, sekarang kita berada di dalam bulan pendidikan, bulan tarbiyah, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak, yang disebut sebagai Madrasah Ramadan. Bulan yang nak mendidik kita untuk mengangkat nilai iman, menjulang dan menjunjung nilai takwa. Sebab itu di akhir ayat perintah puasa Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nilaian takwa itulah martabat dan darjatnya yang nak diangkat di dalam Ramadan Al-Mubarak ini, tuan-tuan. Sudah semestinya orang yang nak mengangkat nilai takwa mestilah diangkat dengan ilmu dan amal. Nilai takwa tidak boleh diangkat semata-mata hanya sentimen dan semangat. Ada orang yang dia masuk Ramadan ini dengan sentimen dan semangat. Akhirnya dia keluar daripada Ramadan. Dia menjadi golongan yang masuk dan keluar daripada Ramadan hanya sebagai adat, bukan sebagai ibadah. Sebab itu muhasabah yang kita nak lihat dalam keterbatasan masa di dalam khutbah Jumaat ini, tuan-tuan. Kita renung sejenak para hadirin sidang jemaah Jumaat yang berbahagia. Kita masuk di dalam Ramadan ini dan kita akan keluar. Ramadan dia datang dan dia akan pergi. Bukan dia datang tak pergi-pergi. Dia akan datang, dia akan pergi. Berbaki beberapa hari saja lagi kita nak tinggalkan Ramadan. Dan Ramadan nak tinggalkan kita. Cuba renung sejenak. Ni saya nak minta para hadirin renung sejenak. Yang mana tidur, tolong jaga. Renung sejenak. Kita masuk di dalam Ramadan ini, kita bawa apa bersama dengan kita? Kalau yang kita galas di belakang kita para hadirin sekalian adalah adat, kita akan keluar daripada Ramadan sebagai satu perjalanan ataupun acara tahunan. Malang dan celakanya bagi orang yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan hanya sebagai adat dan acara tahunan.
Bagaimana golongan ini nak mengangkat martabat iman? Bagaimana golongan ini nak menjulang nilai takwa? Kalau mereka masuk Ramadan dan mereka keluar daripada Ramadan hanya digalas dan dibawa bersama-sama dengannya adalah adat, bukannya ibadat. Nah, apa beza di antara sesuatu benda itu menjadi adat dan ibadat? Yang membezakan ialah ilmu. Sebab itu tuan-tuan cuba renung. Berapa ramai yang masuk Ramadan dengan kejahilan. Yang masuk Ramadan dengan kebodohannya. Akhirnya, peluang yang dibentangkan, peluang keemasan tidak berguna kepada orang yang tidak tahu menilai di mananya emas, di mananya permata, dan yang mananya kaca. Sebab itu Ramadan nak tarbiyah kita untuk menjadi golongan yang amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabahlah. Dah berapa hari kita duduk di dalam Ramadan ini? Adakah sekadar adat ataupun kita telah penuhkan ia dengan ibadah? Sekadar adat ataupun ibadat? Sebab itu disebut oleh ulama. Ulama menyebutkan bahawa ada tiga golongan yang masuk ke dalam Ramadan. Ketiga golongan ini ada yang bahagia dan ada yang celaka. Yang pertama, yang bahagia. Orang yang masuk dengan Ramadan itu dengan ilmu. Orang yang masuk Ramadan itu dengan keinsafan. Orang yang masuk Ramadan itu dengan pengharapan. Ini orang yang berjaya. Ini orang yang bahagia. Ini orang yang mendapat ganjaran daripada Allah di dalam Ramadan. Dia masuk Ramadan, dia persiapkan ilmu. Dia nak berpuasa, dia siapkan ilmu. Bukan dia puasa hanya menjadi puasa tahunan. Sebab itu ada orang, dia tak makan, dia tak minum. Apa yang dia dapat daripada puasanya? Illal ju' wal 'atash, kata Nabi. Dia tidak dapat apa melainkan dia dapat lapar, dia dapat dahaga. Seolah-olah orang pergi buat haji umrah, dia tawaf sunat dan dia pergi sa'i sunat. Mana ada sa'i sunat? Berpeluh dia sa'i sunat. Akhirnya dia tanya, kita dapat apa ustaz sa'i sunat? Dapat letih lah. Dia pergi mengaji, mana ada sa'i sunat? Yang kita mengaji ada tawaf sunat. Last sekali dia kata, ustaz, Allah pun faham. Buat mazhab sendiri, mazhab Allah faham. Ini yang kita tidak mau dalam Ramadan. Dia tak makan, dia tak minum. Bahkan dia punya jaga puasa dia. Telat layak-layak pun tidak. Takut batal puasa. Akhirnya yang dia dapat setiap hari itu apa dia? Kata Nabi, al-ju' lapar, atash, dahaga. Terjemah bahasa kita ada ayat. Tak ada apa-apa. Ada golongan yang sebegini dalam masyarakat kita, tuan-tuan? Ada. Contohnya mana? Orang yang puasanya tidak tinggal, solat 5 waktunya tidak buat. Inilah golongan bodoh. Minta maaf kalau tuan-tuan rasa khutbah ini kasar. Terpaksa digunakan bahasa sebegini demi menyedarkan kalian. Puasa jaga. Jaga puasa. Tak makan, tak minum, dan tak solat. Makhluk-makhluk macam ni, tuan-tuan, ada tak di dalam qaryah kita? Mesti ada. Golongan yang sebegini ada tak di dalam masyarakat kita? Ada. Spesies jenis ni ada tak dalam keluarga kita? Ada. Wahai jemaah yang mendengar seruan saya,
tengah hari ini. Yang mana yang ada lagi jenis puasa tak tinggal, 5 waktu tak buat, bertobat, buang. Apa yang kamu dapat daripada puasa kamu? Jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan, orang yang berpuasa tetapi tidak salat, puasanya tidak diterima oleh Allah. Lebih baik makan. So itu yang saya katakan tadi. Kita langkah masuk Ramadan ni, langkah dengan apa? Dengan adat ataupun dengan ibadat. Kalau nak langkah dengan ibadat, mesti dilangkah bersama dengannya adalah ilmu. Ini golongan yang pertama, kata ulama, yang masuk dalam Ramadan. Dia masuk sekadar biasa. Yang kedua, yang pertama tadi, yang masuk disiapkan dengan ilmu. Yang masuk menyiapkan dirinya untuk beribadat. Dia study, dia buat homework. Masjid buat daurah Ramadan. Panggil anak Korea. Datang. Kita nak tengok Ramadan tahun ini, apa ganjaran yang kita nak dapat. Yang kedua, disebut oleh ulama, yang masuk di dalam Ramadan ini hanya sebagai satu medan pelancongan. Saya terjemah mudah macam tu. Dia masuk Ramadan sekadar dia melancong. Tahu melancong, tuan-tuan? Orang yang nak pergi melancong, dia buat homework lebih kurang lah. Dia nak pergi berjalan di Thailand. Pak Bara ke, Satun ke, Krabi ke, Phuket ke. Dia buat homework. Homework yang dia buat dalam TikTok. Type dalam TikTok, tempat viral Pak Bara. Tempat viral di Hat Nyai. Tempat viral di Krabi. Tempat viral di Phuket. Itu je homework dia. Dia hanya buat homework dalam TikTok. Dia tidak menitik beratkan tentang apa yang dia nak buat persiapan. Jarang orang pergi melancong ke Danau, melancong ke Hat Nyai, dia buat persiapan macam dia nak pergi buat umrah di Mekah. Tak ada, tuan-tuan, saya tak pernah dengar orang buat kursus untuk melancong di danau. Tak ada. Yang ada kita buat kursus umrah. Sekarang tuan-tuan nak masuk dalam Ramadan ni, nak masuk dengan apa? Tuan-tuan sekadar nak masuk sebagai pelancong dalam Ramadan. Ini yang ramai dalam masyarakat kita. Yang dia hanya menjadi pelancong di dalam Ramadan. Wal'iyadzu. Datang, apa yang dia dapat, dia ambil, keluar, tak ada apa. Sebab tu ada orang, dia ambil puasa 10 hari terakhir. Tanya dia pasal apa yang puasa 10 hari terakhir. Dia kata nak ambil feeling raya. Sebab tu dia tak puasa, dia tak rasa bersalah. Dia tak solat, dia tak rasa bersalah. Dia tak rebut peluang, tadarus dan sebagainya. Dia tak rasa bersalah. Sebab apa dia? Dia masuk Ramadan sebagai pelancong. Dia beli package 30 hari. Melancong ke mana? Ramadan. Adakah kita nak menjadi pelancong-pelancong Ramadan? Adakah kita berhadapan dengan Ramadan hanya sekadar sebagai satu package pelancongan? Tuan-tuan, saya sebut dua golongan ni dulu. Kerana masa kita yang agak terbatas. Kita akan sambung dalam sesi tazkirah selepas Jumaat nanti. Selepas solat nanti. Dua golongan ni tuan-tuan duduk di mana? Ini yang saya nak tinggalkan dalam khutbah pada tengah hari ini. Muhasabah. Ini yang kata muhasabah.
Makna muhasabah, melihat ke dalam diri lebih banyak daripada menilai keluar. Hari ini orang dia sebut muhasabah, tetapi dia tidak reti arti muhasabah. Yang akhirnya yang dia sibuk menilai orang, terlupa untuk menilai diri sendiri. Orang yang sibuk menilai orang adalah orang yang paling bodoh dalam hidupnya. Apabila dia sibuk menilai orang, yang dia nampak adalah kelemahan orang, yang dia akan perbetul adalah kelemahan orang, sedangkan dia lupa menilai diri sendiri dan memperbetul diri sendiri, akhirnya balik bertemu dengan Allah tanpa membuat pembetulan. Hidup kita nak sibuk nilai orang atau nilai diri sendiri? Terpulang pada para hadirin sekalian. Nilailah. Di mana kita? Di mana kita dengan Ramadan? Dengan apa yang kita langkah masuk ke dalam Ramadan? Sebab itu menjadi golongan yang bertakwa itu mudah, tetapi tidak senang. Nak menjadi golongan yang bertakwa itu mudah, tetapi tidak senang. Mudah. Allah Ta'ala tidak akan membebankan kita dengan sesuatu benda yang susah. Allah Ta'ala akan bagi kepada kita senang. Agama itu senang. Ad-din yusrun, agama itu mudah, agama itu senang. Tetapi kamu jangan memudahkan agama. Agama itu mudah, tetapi kamu jangan memudahkan agama. Nak menjadi golongan yang bertakwa itu tidak sulit. Nak menjadi golongan yang bertakwa itu tidak susah, tetapi tidak senang dan tidak mudah. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu menjadikan kita tergolong dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ataupun khutbah yang ringkas ini, tuan-tuan, mampu menjentik hati khatib yang berbicara dan mampu memberikan faedah dan manfaat kepada jemaah yang mendengarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى النور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.